Salam sejahtera diucapkan kepada Puan Nurul Huda dan rakan-rakan sekalian. Saya Tarshini Anpelagan dengan nombor matrik 10 DDT 21F2039. Hari ini, kumpulan kita akan membincangkan tentang peranan rakan sebaya dalam menangani masalah sosial. Saya nak buat sedikit pengenalan mengenai tajuk tersebut. Masalah sosial kini semakin meruncing. Oleh hal yang demikian, selaku remaja rakan sebaya mempunyai banyak peranan dalam memastikan masalah ini dapat dikurangkan. Dahulu, masalah sosial kurang diperkatakan dan menjadi buah mulut masyarakat. Kini, masalah ini menjadi duri dalam daging sehingga menimbulkan kegusaran hati banyak pihak. Antara masalah sosial yang menjadi paparan di dada akhbar dan kaca televisyen ialah gangsterisme, vandalisme, melepa, bonting sekolah, seks bebas dan penyalahgunaan dada. Sejahtera Puan, nama saya Nitiasri Nagarajan dari kelas DDT 1C. Nombor matrik saya ialah 10 DDT 21F2055. Ini saya sedang memberitakan tentang tindakan sebaya dalam menangani masalah sosial. Antaranya punca ialah merokok dan lari rumah, geng sekolah mencuri dan menyamun, gangsterisme, memeras ukur, terusnya kurang didikan agama, media sosial, rakan sebaya dan sikap individualistik masyarakat. Yang itu je daripada saya. Sekian. Salam sejahtera Puan Nurul Huda dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan bentang tentang peranan rakan sebaya dalam menangani masalah sosial. Nama saya Darshini Muti, nombor matrik saya adalah 10DDT 21F2037. Bahagian saya pada hari ini uraikan 3 kesan kepada permasalahan tersebut. Hilangan kehormatan berbeza dengan masa ini. Ibu bapa dan guru-guru di sekolah dipandang tinggi dan dihormati pada zaman dahulu. Mereka akan bercakap dengan sopan dan lembut lembut sebagai tanda hadap dan hormat. Remaja masa kini yang terlibat dengan gejala sosial melakukan yang terbalik, iaitu biadab dan tidak menghormati ibu bapa dan guru-guru di sekolah. Disiplin rashak. Penglibatan di dalam kaca sosial boleh merosakkan disiplin mereka. Sebagai contoh, presentasi belajar merosot. Pelajar yang selalu mempunyai masalah disiplin biasanya tidak akan fokus di dalam kelas dan kerana ia memudahkan terganggu, terjebak dan untuk melakukan masalah disiplin yang lain. Justru itu juga sebagai contoh, jika belajar selalu ponteng kelas, maka ia akan selalu tidak ada ke kelas apabila sesi pembelajaran bermula. Ini akan menyebabkan belajar tertinggalkan dan tidak dapat menjawab dengan baik dalam peperiksaan. Seterusnya, presentasi akademik menjadi merosot. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Saya Syarul Syangkri, nama matrik saya adalah 10 DDT 21F2085. Dalam mendemani kehidupan, semua remaja perlu pandai memilih rakan sebaya. Resmi seseorang remaja jika tidak berkawan, hidup tidak akan seindah mana. Rakan sebaya boleh terdiri daripada rakan sekelas, rakan sepermainan dan rakan bersosial yang mempunyai persamaan umur. Rakan sentiasa diperlukan oleh remaja setiap masa, setiap aktiviti di dalam atau di luar kelas untuk menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru. Rakan sebaya yang baik akan menjadi rakan kongsi untuk mendengar, memberi pendapat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Walau bagaimanapun, dalam hubungan dengan rakan sosial, hubungan perlu diketahui oleh ibu bapa masing-masing, seperti berkawan dengan siapa, anak siapa dan lokasi tempat tinggalnya, di mana bak kaca bidalan, sediakan payung sebelum hujan. Rakan sosial yang terdiri daripada pelbagai latar belakang yang tidak diketahui asal-usulnya, kebanyakannya umpama buah kepayang, dimakan, mabuk, dibuang sayang. Sebagai contohnya, berdasarkan pemerhatian dan perbuatan berkenaan gejala rempe dan bosial dengan beberapa remaja, antara jawapan yang diberikan terhadap persoalan ini ialah pengaruh rakan sebaya. Jika mahu diterima dalam kalangan rakan sebaya, mereka mestilah mengikut apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh rakan mereka.
Jika tidak, tiada rakan yang akan menerima mereka. Ada juga dalam kalangan remaja yang menganggap perbuatan rakan mereka merempit dan menjadi bosial. Sebagai akibat jadi mereka terpengaruh untuk mencuba. Jelaslah pemilihan rakan sebaya yang tepat dapat mengelakkan remaja terjebak dengan masalah sosial. Setiap remaja perlu mempunyai pegangan agama dan moral yang kuat. Saya percaya bahawa semua remaja yang ada pada hari ini sudah semestinya bagai menatang minyak penuh. Semuanya telah diberikan dan permintaan mereka telah dipenuhi termasuk keperluan asal, kasih sayang dan ajaran agama dan moral yang lengkap sejak kecil lagi. Tingkah laku budaya dan amalan positif juga telah dipertontonkan oleh keluarga mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu bapa pada setiap hari, semuanya adalah perkara yang baik-baik diterima dari anak-anak mereka bakal bidaran. Kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Justru itu, remaja perlu memperhatikan ajaran agama dan moral yang diterima pada setiap hari, masa dan di mana jua mereka berada sebaik mungkin. Jadikan ajaran agama dan moral sebagai benteng yang kebal dari asaskan anasir-anasir negatif dari persekitaran luar. Setiap agama sentiasa mengajar penganutnya untuk sentiasa membuat kebaikan dan menjauhkan pergerakan yang mungkin. Sebagai contoh, jika remaja diajak oleh rakan sebaya untuk melakukan perkara negatif seperti menghisap rokok, menghisap darah dan melakukan budaya sengsang, biasanya remaja yang mempunyai pegangan agama akan memikir kesannya terlebih dahulu. Ini disebabkan balasan dosa dan pahala telah sebati dalam diri dan jiwa mereka. Jelaslah, remaja yang mendapat didikan agama yang kuat akan dapat menghindarkan diri dari melakukan perkara yang merosakkan diri. Dengan itu, memanfaatkan masa senggang dengan kegiatan yang berfaedah. Dengan rakan sebaya dapat mengurangkan remaja melibatkan diri dalam kancah tersebut. Remaja yang terlibat dalam masalah sosial ini sebenarnya tidak bijak merencanakan masa dengan baik. Disarankan mereka mendekatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan, kenduri kendara dan menyertai geng motrisi dan jati diri. Selain dapat mengelakkan diri dari salah haluan, mereka juga dapat bertukar-tukar pandangan dengan rakan yang lain. Sekian, terima kasih. Kepada Puan Nurul Huda. Nama saya Pramadeni, anak perempuan Satya dengan nombor bateri saya 10DT21F2038. Hari ini saya nak bentangkan tentang kesimpulan peranan rakan sebaya dalam menangani masalah sosial. Kesimpulannya, masalah sosial mengundangkan banyak perkara negatif yang mampu mengugat ketenteraman awam serta keselamatan negara. Seterusnya, sebagai rakyat negara, setiap pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dalam membendung masalah tersebut berada dalam negara. Oleh itu, masalah sosial akan diselesaikan dan masyarakat yang harmoni dapat mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih daripada saya.